Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin, 18 Julai bersama saya, Fidaus Rashid Idris. Dalam mengecapi kemajuan, masyarakat Bidayuh khususnya di Miri diingatkan supaya tidak melupakan asal-usul seni dan budaya mereka. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Roland Sagah Wee-In, tidak mahu masyarakat itu menjadi kumpulan etnik yang semakin lenyap dan dilupakan hanya kerana arus pemodenan. Dato' Roland memberitahu walaupun terdapat banyak cabaran, pengorbanan dan usaha untuk meneruskan kehidupan, namun beliau mengingatkan masyarakat itu untuk mempertingkatkan ikatan dan jaringan yang kukuh sesama mereka. Mengimbas kembali kehadiran awal masyarakat Bidayuh di Miri, Dato' Roland berkata hanya beberapa daripada mereka datang untuk bekerja dan menetap sebagai pemastotin tetap dan ada antara mereka berkahwin campur dengan kaum atau etnik lain. Beliau berkata demikian pada perasmian Majlis Ulang Tahun ke-45 Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh di BNA di Miri. Beliau menggesa setiap masyarakat Bidayuh tanpa mengira asal-usul untuk mengekalkan seni dan budaya tradisi dan di BNA Miri adalah pusat untuk memulakannya. Beliau turut menyampaikan anugerah pendidikan kepada pelajar masyarakat Bidayuh di Miri yang telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam pendidikan. Ucapan terima kasih dizahirkan kepada semua sukarelawan yang telah membantu pihak hospital dan petugas Barisan Harapan ketika berdepan pandemik COVID-19 apabila wabak itu dikesan sejak Mac 2020. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga merupakan Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin ketika mengimbas kembali bagaimana berdepan dengan wabak itu merupakan satu cabaran besar bagi bahagian Miri kerana tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Datuk Seri Lee Kim Shin berkata walaupun demikian, Miri sememangnya bertuah kerana mempunyai ramai individu dan komuniti yang prihatin dalam menyokong serta membantu apa jua inisiatif bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Beliau berkata demikian sempena majlis penghargaan kepada SIU for Frontliners Miri dan volunteers di Miri semalam. Ujar beliau lagi ketika itu untuk mendapatkan pakaian perlindungan diri, PPE adalah sukar. Namun dengan pasukan sukarelawan yang ada, pakaian tersebut dapat dijahit sendiri untuk dibekalkan kepada Barisan Harapan. Oleh kerana dengan usaha kolektif serta mempunyai komuniti penyayang di Miri, maka PPE tersebut dapat ditambah baik sehingga dapat dibekalkan kepada hospital dan juga petugas Barisan Harapan. Pada majlis tersebut, beliau menyampaikan sijil penghargaan kepada sukarelawan yang telah terlibat dalam memerangi pandemik COVID-19. Program Kesihatan Pergigian menerusi inisiatif Kampung Angkat Pergigian telah mengorak langkah dalam memastikan kesihatan pergigian rakyat terus terjamin melalui liputan penyampaian perkhidmatan kesihatan pergigian yang lebih meluas di samping memberi pendidikan kepada masyarakat untuk mengamalkan penjagaan kesihatan pergigian yang betul. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Penguang Manggil menyambut baik usaha tersebut untuk meningkatkan taraf kesihatan pergigian secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya di luar bandar agar dapat mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesihatan pergigian yang lebih baik dan mampu untuk mengekalkannya sepanjang hayat. Katanya melalui program tersebut masyarakat digalakkan untuk turut mengambil peranan dalam kesihatan pergigian mereka dan juga kelompok sosial masing-masing. Datuk Dr. Penguang berkata demikian ketika merasmikan program Kampung Angkat Pergigian di Rumah Nora, Sungai Buri Ili, Bakong dekat Miri. Untuk itu beliau menyeru kerjasama daripada semua pihak, terutamanya Kampung Angkat Pergigian yang terpilih untuk memainkan peranan menjayakan program serta aktiviti pencegahan anjuran Pejabat Pergigian Bahagian Miri supaya tahap kesihatan pergigian semua golongan dapat dipertingkat dan sentiasa sihat. Pelbagai aktiviti diadakan sempena program tersebut antaranya ceramah kesihatan pergigian, latihan memberus gigi, pameran daripada pelbagai agensi, pemeriksaan kesihatan pergigian dan saringan kesihatan.
Kerajaan Sarawak menitik beratkan pendidikan anak-anak Sarawak dengan menghulurkan bantuan atau dana melalui pelbagai cara untuk menaik taraf kemudahan dan prasarana sekolah termasuk di kawasan Dewan Undangan Negeri Repok. Adun Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si memberitahu kerajaan negeri sentiasa mengalung-alungkan usaha dan inisiatif pelbagai pihak untuk bersama-sama memacu kecemerlangan pendidikan dan melahirkan modal insan yang berkualiti. Datuk Seri Huang Tiong Si menjelaskan dengan adanya pemberian insentif ini, ia secara tidak langsung akan menyedarkan pelajar serta ibu bapa bahawa usaha mereka dalam memburu kejayaan sentiasa disokong. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian insentif pelajar cemerlang di Dewan Sentral Sarike. Seramai 173 orang pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam sijil pembelajaran Malaysia SPM pada tahun 2021 dari 4 buah sekolah menengah di kawasan Repok menerima insentif dari Adun Repok itu. Pelajar berkenaan adalah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Anthony, SMK Tinggi Sarike, SMK Bandar Sarike dan SMK Sungai Pauh. Sementara itu, penerima insentif yang mendapat keputusan cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia SPM pada tahun 2021 bagi Dewan Undangan Negeri Dun Repok menzahirkan rasa bersyukur dan berterima kasih di atas pemberian insentif tersebut. Rata-rata pelajar dan ibu bapa yang ditemui memberitahu pemberian insentif ini banyak membantu serta memudahkan urusan bagi melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. I'm thankful for this incentive that YB Huang gave us. Thank you a lot, YB Huang. I appreciate it a lot, and I hope I can study better in the future with this money. Thank you a lot. As a parent, we would like to thank YB Huang, and hopefully he will organize this sort of incentive again in the future. Thank you. Terima kasih kepada YB Datuk Huan kerana dia beri kami motivasi untuk belajar lebih rajin lagi lah. Terima kasih. Saya harap untuk next study saya akan berusaha lagi untuk mencapai dalam kejayaan dalam hidup saya. Seramai 173 orang pelajar menerima insentif yang telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si, bertempat di Dewan Sentral Sarike. Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak STIDC menyertai dialog peringkat tinggi mengenai hubungan ekonomi ASEAN-Itali untuk meneroka kerjasama perniagaan dengan rakan sejawat dari Itali dan ASEAN. Pengurus Besar STIDC, Datuk Hashim Bojed, dalam satu kenyataan media berkata, terdapat pertanyaan perdagangan yang menggalakkan untuk meneroka peluang perniagaan dalam sektor berasaskan kayu dan bukan berasaskan kayu di Sarawak semasa sesi dialog tersebut. Datuk Hashim Bojed memberitahu usaha strategik ini menerusi Pelan Induk Perhutanan dan Industri Kayu 2020 hingga 2030 dan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 bagi memastikan daya tahan dan menjana pendapatan ekspor 8 bilion ringgit daripada sektor berasaskan kayu menjelang 2030. Diadakan pada 5 hingga 6 Julai lepas di Kuala Lumpur, dialog itu dianjurkan bersama oleh The European House Embassy dan Associazione Italia ASEAN, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Agensi Perdagangan Itali ITA. Itali dan negara anggota ASEAN mendapat manfaat daripada perkongsian yang dirasmikan pada 2020 apabila Itali dianugerahkan status rakan pembangunan ASEAN selain merupakan rakan perdagangan global ketiga terbesar dalam kalangan negara anggota Kesatuan Eropah bagi Malaysia. Tahun lepas sebanyak 75 projek pembuatan dengan penyertaan Itali telah dilaksanakan di seluruh Malaysia bernilai $363.8 juta Amerika. Projek tersebut mewujudkan 4,320 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Pelbagai topik telah dibincangkan semasa dialog tersebut seperti tinjauan makroekonomi, senario pasca pandemik ASEAN, teknologi hijau untuk masa depan yang mampan, e-ekonomi, teknologi pintar dan rantaian nilai 4.0, aero angkasa dan keselamatan untuk daya tahan dan peluang pelaburan dan alat kerjasama antara Itali dan negara-negara ASEAN.
Dalam memastikan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Darah Bintulu bersedia menghadapi sebarang kemungkinan kejadian bencana dan menyelamat, satu latihan luar telah dijalankan di Kampung Kuala Nyalau, Bintulu. Menurut Lieutenant Pertahanan Awam PA Raidah Jomi yang merupakan pegawai unit latihan APM Bintulu, latihan luar selama 3 hari itu bagi memastikan anggota APM Bintulu bersedia dari segi fizikal dan mental. Lieutenant PA Raidah Jomi memberitahu latihan itu penting agar anggota berupaya mengurus dan melakukan kerja-kerja menyelamat sekiranya berlaku kejadian yang memerlukan khidmat pasukan tersebut. Jelasnya melalui aktiviti latihan yang dijalankan, ia juga berupaya meningkatkan semangat berpasukan di samping mengerat hubungan antara anggota serta penduduk setempat. Rasa minat yang mendalam untuk menjadi anggota sukarela yang aktif dalam apa-apa jua aktiviti yang dianjurkan oleh pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta bekerjasama dengan masyarakat setempat bagi membangunkan sistem pengurusan pertahanan awam khususnya. Malah menurut beliau melalui latihan itu, pihak APM berupaya mengenal pasti kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki bagi memastikan pasukan APM Bintulu mantap dan berkesan. Beliau berkata demikian semasa berucap menutup program latihan tersebut di Kampung Kuala Nyalau dekat Bintulu. Sementara itu, bagi Sarjan PA Khairul Kuswadi Johari yang dipilih sebagai peserta terbaik latihan, mengakui pengalaman bertugas di lapangan dan latihan sebelum ini amat membantu. Yang kami dapat selama latihan ini banyak, sebab sebelum ini pun saya pernah juga mengikuti latihan seperti ini dan saya mengajar kepada anggota-anggota baru yang mengikuti sama kumpulan dengan saya juga. Semangat berpasukan dan saling membantu ujarnya amat penting bagi menjalankan arahan dan tugasan yang diberikan oleh komandan pasukan. Sekian berita pagi Sarawak edisi Isnin 18 Julai. Pastikan anda terus mematuhi SOP yang ditetapkan untuk mengelak jangkitan COVID-19. Saya Firdaus Rashidis, salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.